kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah dan tinggalkanlah segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesuatu yang membangkit kemarahan umat Islam hari ini adalah sikap beberapa orang di dalam masyarakat kita yang tidak peduli dengan kesucian agama Islam dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebar baru-baru ini bagaimana agama Islam dipersenda dengan jenaka dan komedi. Muncul pula orang Islam yang sanggup menghina Nabi terakhir, makhluk mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang mendahulu kecoh di dunia dengan sikap Charlie Hebdo di Perancis yang bersikap kurang ajar, melukis kartun menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kejadian penembakan yang menggemparkan dunia. Dengan mukadimah ini, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang jangan hina Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apabila ada seseorang dengan terang-terangan menjadikan agama sebagai komedi dengan mengolok-olokkan ajaran Islam, merendahkan Al-Quran, seolah-olah tidak ada harga baginya walaupun seorang Muslim, menganggap remeh dengan hukum hakam Islam, secara terang-terang menghina agama Islam dengan berbagai kalimat penghinaan dan mencaci agama yang suci ini, maka ini jelas termasuk dalam jenayah penghinaan terhadap agama Islam. Termasuklah dalam kategori ini perbuatan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seperti menyamakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan ataupun kata-kata yang jelek dan negatif terhadap adalah jelas sebagai penghinaan terhadap junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan jenayah ini juga adalah menyakiti umat Islam di seluruh negeri atau negara bahkan di dunia. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada manusia peringatan tentang larangan menghina Allah dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Maksudnya, dan jika mereka mencabuli sumpahnya sesudah mengikat perjanjian setia dan mereka pula mencela agama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum kafir itu, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, supaya mereka berhenti daripada kekufuran dan bertaubat. Ayat ini jelas kepada kita bahawa perbuatan menghina agama itu amat dilarang sama sekali. Bahkan akibat menghina agama ini, orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Maksudnya, orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Apakah ada yang masih tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih ini? Islam bukan sahaja melarang umatnya menghina agama sendiri, bahkan menghina agama lain juga amatlah dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Maksudnya, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perbuatan menjadikan agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan jenaka, komedi dan bahan olok-olok yang mempersendakan juga termasuk dalam larangan dan perlu dipandang serius oleh umat Islam. Bahkan termasuk juga perbuatan mempersendakan ayat-ayat suci
ia bukan kalam Allah yang mulia, merupakan satu jenayah juga. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Taubah ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maksudnya, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayat Allah serta Rasulnya kamu memperolok-olokkan dan mengejeknya? Ayat ini jelas menunjukkan larangan mempersendakan agama yang mulia ini. Perbuatan berkomedi dengan hukum hakam Islam, ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, serta meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah jelas perbuatan itu benar-benar menghina agama Islam. Bahkan Al-Imam Al-Qadhi Iyad, seorang ulama besar pada kurun 6 Hijrah, menukilkan melalui kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huququl Mustafa, apa-apa bentuk ucapan ataupun perbuatan terdapat cacian, merendahkan atau mengaibkan kesucian diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nasabnya, agamanya, sifatnya atau apa-apa yang berkaitan dengannya, maka perbuatan itu dapat menyebabkan pelakunya gugur iman. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata dan perbuatan kita, wahai umat Islam. Hadirin sekalian, justru perbuatan durjana ini adalah termasuk dalam jenayah menurut enakmen jenayah syariah Selangor tahun 1965, Seksyen 10 tentang menghina atau menyebabkan dipandang hina agama Islam, menyatakan sebagai berikut. Mana-mana orang yang dengan perkataan yang dapat didengar atau dibaca atau dengan lukisan, tanda atau bentuk lain gambaran yang nampak atau yang dapat dilihat atau dengan apa-apa cara lain, yang pertama menghina agama Islam atau menyebabkan agama Islam dipandang hina. Yang kedua, mempersendakan, mengajuk-ajukkan atau mencemuh amalan atau upacara yang berhubungan dengan agama Islam, atau mempersendakan atau menyebabkan dipandang hina mana-mana undang-undang yang sedang berkuasa di negeri ini yang berhubungan dengan agama Islam, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabit boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya. Seksyen 90 menyatakan mana-mana orang yang dengan kata-katanya atau perbuatannya mempersendakan, menghina, mencemuh atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Al-Quran dan hadis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabit boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya. Oleh itu, perlulah kita berhati-hati dengan segala ucapan ataupun kalam kita agar tidak mengeluarkan apa-apa gurauan yang tidak menjaga sensitiviti agama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan hukum syarak dan perundangan negeri Selangor ini, khatib ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar sentiasa menghormati hukum syarak, keputusan fatwa dan undang-undang yang diwartakan di negeri ini. Mimbar juga mengingatkan kepada segenap hadirin yang dimuliakan agar sentiasa bertindak mengikut undang-undang. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati tausiah dan mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman. Antaranya hukum menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk niat, perbuatan dan perkataan ini dihukumkan murtad dan kafir. Pelakunya hendaklah bertaubat dan mengisytiharkan taubat. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyadari bahawa menghina agama Islam akan dibalas azab neraka selama-lamanya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah bersyukur di atas kurnia nikmat yang paling besar, yaitu Islam dan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diridai Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Surah Al-Ahzab ayat 57. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس الحاجب ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاجب. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور نبو عبد الشيخ سلطان شرف الدين إدريس الحاجب في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغفر أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada jalan-jalan yang Engkau ridai ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi barakah. Jauhkanlah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala irfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu